الحمد لله الذي فتح أبواب الجنة في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النيران، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Ikhwanil muslimin, marilah kita mengambil kesempatan yang masih ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang benar-benar berjaya di dunia dan di akhirat. Ikhwanil muslimin, sama ada kita ambil kisah atau tidak kisah, hari demi hari telah sama-sama kita lalui sehinggalah kita semua sudah berada dalam 10 terakhir Ramadan yang menurut majoriti ulama di dalamnya terdapat satu malam istimewa dinamakan malam Lailatul Qadar, iaitu anugerah ganjaran satu malam yang digandakan melebihi 1000 bulan, yang jika dibahagikan kepada tahun adalah berjumlah 83 tahun. Hal ini jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kedua dan ayat ketiga surah Al-Qadar. Mafhumnya, dan apakah yang dapat membuat engkau tahu tentang kebesaran Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maha suci Allah, ayat ini bermaksud sesiapa sahaja yang beramal pada malam Lailatul Qadar akan beroleh ganjaran sebanyak 1000 bulan bersamaan 83 tahun. Pernahkah kita terfikir untuk apakah Allah Subhanahu wa taala menawarkan anugerah hebat ini kepada kita? Inilah pakej bantuan kesejahteraan di alam akhirat buat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara umumnya tidak dikurniakan usia yang panjang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu la zal wa aqalluhum man yajuzu lazalik." Rawahu Tirmizi. Maksudnya, usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Sangat sedikit yang lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah menawarkan malam Lailatul Qadar kepada kita, jemaah sekalian. Tawaran tahunan yang terbesar ini pasti hadir sekali lagi pada tahun ini. Lihatlah bagaimana tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung kita yang tiada dosa dan telah dijamin syurga, pun mengambil peluang 10 malam terakhir Ramadan dengan menggandakan amal ibadatnya. Cuba kita dengar apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, katanya, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir
ma la yajtahidu fi ghairi. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadat pada 10 malam terakhir Ramadan, tidak seperti pada malam-malam lain. Satu hadis yang lain pula, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ayqaza ahlahu wa shadda mi'zara wa ahya layla. Rawahu Ibnu Hibban. Maksudnya, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda sallallahu alaihi wasallam membangunkan ahli keluarganya, mengikat kainnya yakni menjauhi isteri-isterinya serta menghidupkan malam tersebut. Mengenai peluang mencari Lailatul Qadar ini pula, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Rawahul Bukhari. Maksudnya, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ikhwanil muslimin, Lailatul Qadar bukan seperti malam-malam biasa. Malah kehadirannya menjanjikan anugerah terindah dan terhebat berupa maghfirah atau keampunan Allah Subhanahu wa taala yang diimpikan setiap manusia. Sesungguhnya keampunan daripada Allah adalah perkara paling utama untuk dicapai. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, jika saya bertemu dengan Lailatul Qadar, maka apa yang sepatutnya saya ucapkan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pohonglah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun dan suka akan keampunan, maka ampunilah dosaku. Lailatul Qadar turut membawa keberkatan kepada hamba-hamba Allah yang setia, mengabdikan diri kepadanya. Oleh kerana itu, marilah kita berusaha memastikan Lailatul Qadar tahun ini dapat kita miliki. Beristiqamahlah untuk beribadat sepanjang 10 malam terakhir Ramadan kali ini. Kerana Lailatul Qadar pasti hadir pada salah satu daripada malam tersebut. Para jemaah sekalian, mulakan ibadat malam kita dengan hadir salat fardu maghrib dan isyak berjemaah. Diikuti dengan salat tarawih, berdoa, berzikir dan tadarus Al-Quran. Kemudian kita berqiyamul lail, bermunajat dan juga bersedekah. Jangan lepaskan peluang keemasan untuk meraih anugerah tahunan terbesar ini dengan perkara-perkara yang melalaikan. Utamakanlah amal ibadat dan pohonglah Lailatul Qadar demi meraih keampunan dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil muslimin, dalam kesempatan yang ada pada bulan penuh berkat ini, marilah kita ambil peluang untuk turut membuang apa sahaja tabiat hidup yang tidak baik dalam diri kita. Memang hebat jika kita banyak bersedekah, tetapi jangan sekali-kali lupa kewajipan berzakat sekiranya telah cukup syarat. Tidak salah untuk keluar berbelanja di bazar Ramadan, tetapi pastikan ahli keluarga terdekat dan jiran tetangga yang memerlukan telah kita jaga dan sampaikan bantuan. Banyakkanlah membaca Al-Quran dan bertegur sapa dengan orang yang ada di hadapan. Mengakhiri khutbah hari ini, sesungguhnya tidak ada seorang pun daripada kita yang benar-benar pasti adakah kita masih berpeluang untuk bertemu Ramadan pada tahun hadapan. Kerana itu, gunakanlah kesempatan dan ruang yang masih ada
untuk memburu kelebihan yang telah disediakan Allah. Khususnya Lailatul Qadar yang datang dengan bermacam-macam kelebihan. Berusahalah segera, jangan sampai Ramadan berlalu pergi dalam keadaan kita berasa menyesal dan rugi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar ayat 4 dan 5. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, pada malam Al-Qadar itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Ikhwanil muslimin. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil rasuah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram dan hina akan membawa akibat yang buruk di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin mengajak sidang Jumaat sekalian agar bersikap lebih cakna kepada golongan yang memerlukan dengan menyalurkan sumbangan sama ada zakat, sedekah dan wakaf. Khususnya kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk memungut dan mengagihkan zakat dan sedekah di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين